Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Qala asy-syekhul muallif al-imam hujjatul islami Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-aslul khamisu anni ta'ammaltu halahu fawajadtu lahu khamsata ahwalin laysat li ghairihi min a'dha ibni Adam. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Syukur, alhamdulillah, pada malam ni insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Sabtu yang kedua, anjuran surau Al-Islah Denai Alam, menggunakan kitab Minhajul Abidin, Jalan Para Abid, ataupun tata cara ahli-ahli ibadah. Kita masih lagi membincangkan tentang Aqabah yang ketiga ataupun dakian yang ketiga dari 7 dakian yang perlu didaki oleh seseorang yang ingin menjadi ahli ibadah, yang mana sampai kita kepada al-a'iqur rabi', iaitu perkara yang menjadi penghalang. Yang keempat itu adalah an-nafsu, nafsu yang ada dalam diri kita ini. Kalau tidak kita kawal, tidak kita kekang elok-elok, dia itu akan menjadi penghalang yang melambatkan kita dari menjadi seorang ahli ibadah. Maka di dalam rangka melawan nafsu ini, hendaklah dikekang hawa nafsu kita ini dengan kekangan takwa, yang mana antara langkah-langkah praktikal untuk kita itu mengekang hawa nafsu kita adalah dengan menjaga anggota yang ada pada diri kita. Menjaga anggota yang ada pada diri kita ini membantu apa martabat takwa. Dan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah menerangkan yang keempat dari anggota yang perlu kita jaga itu adalah hati. Jadi Imam Ghazali rahimahullah ta'ala telah asas kepentingan menjaga hati ini. Pertama, kerana ia adalah tempat tilik Allah Subhanahu wa taala. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Misalnya Allah Taala berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Taala mengetahui orang-orang yang memandang dengan pandangan yang khianat
dan apa sahaja yang disembunyikan oleh dada-dada. Yakni yang tersembunyi dalam hati Allah tahu. Dalam firman yang lain dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan Allah Taala Maha mengetahui apa yang ada dalam hati-hati kamu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia, yakni Allah Taala, Maha mengetahui dengan apa yang ada di dalam dada, yang tersembunyi di dalam hati. Yang kedua, sama juga membawa natijah yang sama. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu bersabda, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa absyarikum wa innama yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang kepada rupa bentuk kamu, tidak memandang kepada warna kulit kamu, hanya sahaja Allah Ta'ala memandang kepada hati-hati kamu. Jadi kalau begitu, hati ini sangat penting untuk dijaga kerana ianya adalah tempat tilik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah kerana hati ini umpama raja yang ditaati, ya. Umpama ketua yang dipatuhi. Kan kita tak berapa lama lagi, lebih kurang seminggu lah, exactly seminggu dari sekarang akan mengundi dalam pilihan raya umum. Jadi ini satu aktiviti yang penting kerana kita dengan undian kita itu akan membantu mengangkat orang yang akan menjadi ahli-ahli parlimen. Daripada kalangan mereka lah nanti akan digubal undang-undang atau dipinda undang-undang, dan juga akan diangkat Perdana Menteri melalui sokongan mereka. Jadi ini penting. Hati memainkan peranan yang sangat penting sebagai raja yang ditaati dan juga ketua yang dipatuhi. Jadi kalau begitulah kepentingan hati, hendaklah iaitu dijaga betul-betul supaya rakyat iaitu anggota badannya juga menjadi elok, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadi mudghatan. Sesungguhnya di dalam jasad itu ada seketul daging. Idza salahat salahal jasadu kulluhu. Apabila elok daging yang seketul itu, maka eloklah jasad kesemuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rosak yang seketul daging itu, maka rosaklah jasad kesemuanya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah bahawa yang seketul daging itu, yang bergantung elok atau rosaknya diri seseorang itu adalah hati. Kemudian yang keempat, kerana hati itu merupakan tempat menyimpan segala permata yang berharga buat seorang hamba itu. Makrifahnya, ilmunya, zuknya, akhlak-akhlak yang mulia daripada akhlak-akhlak yang batin, itu semua tempatnya adalah di dalam hati. Maka malam ini kita sampai kepada al-aslul khamis, iaitu yang kelima dari 5 asas kepentingan menjaga hati ini. Iaitu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sesungguhnya saya itu telah memerhati hal keadaan hati ini, mengkaji hal keadaan hati ini, lalu saya dapati bagi hati ini ada 5 keadaan yang unik, yakni 5 keadaan yang tidak ada pada anggota-anggota badan yang lain. Qala rahimahullah ta'ala, ahaduha annal aduwa qasidun ilaihi muqbilun alaihi mulazimun lahu fa inna syaitana jasimun ala qalbi bani adam wa huwa manzilul ilhami wal waswasati yaqra'anahu bid-da'wataini abadan al-malaku wasyaitan. Di muka surat 95 bagi yang ada kitab. 95 itu kalau merujuk kepada yang versi bahasa Arab, yang di sebelah kiri kitab. Kalau yang versi bahasa Melayu, maka itu adalah di muka surat 193, 193i, hati menjadi pusat tumpuan utama. Sesungguhnya saya perhatikan keadaan hati itu, maka saya dapati baginya ada 5 keadaan yang tiada bagi yang lainnya daripada anggota-anggota anak Adam. Ini 5 posisi yang unik yang ada pada hati. Yang pertama,
Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, bahawa musuh itu sentiasa menuju kepada hati, memfokus kepada hati, bahkan berkampung di hati. Musuh yang nak merosakkan anak Adam ini, mereka itu menuju kepada hati dan fokus mereka itu kepada hati, dan mereka itu seolah-olahnya berkampung di situ untuk merosakkan manusia, berpunca dari hati. Fa inna syaitana jasimun ala qalbi bani Adam. Sesungguhnya syaitan itu memang dia itu menumpukan sepenuh penumpuan kepada hati anak Adam. Fahuwa manzilul ilhami wal waswasati. Dan hati itu merupakan tempat turunnya ilham. Dalam masa yang sama juga, hati itu juga tempat berlakunya waswas dari syaitan. Ya. Jadi, hati ini diketuk pintunya itu dengan dua seruan. Selama-lamanya akan berlaku persaingan ini. Akan berlaku battle, bukan battle of the throne, tapi boleh juga kita kata battle of the throne. Kalau kita katakan apa tu? Hati itu sebagai raja, maka nak merebut ni, nak mempengaruhi raja ni, iaitu malaikat membawa ilham dan syaitan membawa waswas. Ya. Ini keunikan yang pertama, iaitu ia adalah tempat tumpuan musuh. Qala rahimahullah ta'ala wa thaniyu anna syagla lahu aksarun fa innal aqla wal hawa kilahuma fihi fahuwa mu'tarikul fahuwa ma fahuwa ma'rakul askaraini al hawa wa junuduhu wal aqlu wa junudihi. Al hawa wa huwa maqrakul askaraini al hawa wa junudihi wal aqli wa junudihi wa huwa abadan baina muharabatihima wa taqatulihima wa tanaqudihima wa haqqas sagri ay yuhrasa wa yuhsana wa la yughfala anhu. Yang kedua, yang uniknya hati ini, bahawa kesibukan bagi hati itu ialah yang paling banyak. Hati ini tempat yang sibuk. Kerana sesungguhnya akal dan hawa nafsu, kedua-duanya itu berada pada hati. Dan hati itu merupakan tempat pertempuran antara dua tentera, ya. Antara dua batalion ataupun dua kumpulan askar. Tempat peperangan mereka adalah di hati. Hawa nafsu dengan segala tentera-tenteranya berperang dengan akal dan segala tentera-tenteranya. Tempat berperang di mana? Iaitu di hati. Dan hati itu sentiasa tersepit antara peperangan kedua-duanya, yakni hawa nafsu dan akal tadi. Pembunuhan yang berlaku antara kedua-duanya, percanggahan, contradiction yang berlaku antara hawa nafsu dan akal itu berlaku di hati. Maka sangat tepatlah bahawa kubu, iaitu tempat berlakunya peperangan antara akal dan juga nafsu ini, hendaklah itu dikawal dan dikota. Bukan di kota ni maksudnya diletakkan benteng, dan tidak sekali-kali dilalaikan daripadanya. Jadi kalau ini tempat yang strategik, ini tempat pertempuran, ini tempat perebutan kuasa, perlulah dikawal dengan elok. Qala rahimahullah ta'ala wassalisu annal awarida lahu aksar fa innal khawatira lahu kassihami la tazalu taqa'u fihi wa kal matari la tazalu tamturu alaihi lailan wa naharan la tanqati'u wa la anta taqdiru ala man'iha fatamtani'a wa laysa bi manzilatil aini allati bainal jafanaini tughammadu fatastarihu au takunu fi mawdi'in khalin au lailin muzlimin fatakfi ru'yatihima au kallisani alladhi huwa min wara'il hajibaini al-asnani wasyafataini wa antal qadiru ala man'uhu wa taskinuhu.
balil qalbu gharadun lil khawatiri la taqdiru ala man'iha wa tahaffuzu anha bihalin wa hiya la tanqati'u anka biwaqtin thumma nafsu musari'atun ila tibaiha wal imtina'i an zalika fi majhudi taqati amrun syadidun wa mihnatun azimah. Ya. Jadi keunikan yang ketiga adalah bahawa perkara-perkara yang mendatangi hati itu, itulah yang paling banyak. Kerana sesungguhnya khawatir ini jamak, plural kepada khawatir. Jadi asalnya khotara tu lintasan, melintas. Jadi khawatir sesuatu yang melintas. Yang ini lintasan hati itu banyak sekali. Umpama anak-anak panah yang tak henti-henti menjunam ke arah hati itu. Kan kalau cerita kartun pun, kalau dia nak tunjuk orang tu dah jatuh cinta, kan dia buat gambar kartun yang panah hati orang tu. Bila kena panah tu, panahan cinta lah. Terus orang tu keluar love kat mata dia, keluar love kat kepala dia. Itu cerita kartun lah. Tapi inilah gambaran bahasanya. Iaitu lintasan yang pelbagai itu seperti anak panah yang menjunam ke atas hati tak henti-henti. Dan seperti air hujan yang tak putus-putus menghujani hati malam dan siang tanpa langsung berhenti. Dan tidak juga kamu itu mampu untuk mencegahnya. Lalu hati itu tidak lagi dihujani dengan lintasan-lintasan hati. Tidak, kamu tak mampu. Tak sama macam mata. Mata ni kan antara dua kelopak. Yang mana kamu tutup, dah tak nampak lagi lah. Kalau hati kita tutup mata pun masih terlintas. Terlintas itu, terlintas ini. Kalau lintasan yang baik, okey. Tapi walaupun kita pejam mata, dalam hati kita boleh terlintas lintasan-lintasan yang buruk. Boleh berlaku maksiat yang batin. Tapi mata sudah tidak ada lagi. Dia sudah tidak melihat, dah dipejam mata. Boleh ditutup matanya. Ataupun kita berada di tempat yang sunyi. Tak ada perkara yang haram yang dapat kita lihat. Ataupun misalnya berada pada malam yang gelap gelita. Tak ada lampu, apa benda pun tak nampak. Selesai masalah mata. Tapi adakah dalam keadaan tempat yang sunyi, hati kita tidak boleh melakukan maksiat? Adakah dalam keadaan gelap gelita, adakah hati kita tidak terlintas lintasan-lintasan yang jahat? Masih boleh berlaku. Lintasan-lintasan yang jahat, lintasan nak melakukan maksiat, lintasan hasad dengki kepada orang, lintasan takabur, riya, ujub, hubbud dunia, kasih pada dunia. Walaupun kita pejam mata. Tapi kalau kasih pada dunia itu masih ada dalam hati, itu susah nak kawal. Bahkan ada pun tidak juga seperti lidah. Yang mana lidah ini walaupun dia berbahaya, kalau tak dikawal berbahaya sangat lidah ni, tetapi masih lagi dia tu berada di bawah dua penutup. Lidah ni masih berada di belakang dua penutup. Itu di belakang gigi dan juga di belakang dua bibir. Bibir jadi satu cover, gigi jadi satu cover untuk lidah kita. Jadi kalau kita tutup mulut, tak bercakap dalam lidah kita. Tak bunyi pun. Ni dah bunyi lah, dah buka mulut balik. Tadi masa tutup mulut, kalau bunyi pun tak ada membawa makna. Nak bercakap dalam keadaan mulut tertutup macam mana? Ataupun kalau orang tak tahan sangat, mungkin gigi dia gigit lidah tu, tak nak bagi bercakap. Jadi ada dua penutup di situ. Dan kamu itu mampu untuk mencegahnya dan menenangkannya. Kita kawal supaya lidah kita itu tak bercakap. Akan tetapi, beza dengan hati. Bahkan hati itu menjadi tujuan bagi segala lintasan-lintasan yang kamu itu tidak mampu, tidak berkuasa untuk mencegahnya. Atau untuk menjaga daripada lintasan itu. Kan tengah semayang pun boleh terlintas lintasan-lintasan yang buruk.
Dalam keadaan kita senyum pada satu orang pun, mungkin lintasan-lintasan kebencian dan sebagainya. Susah, tak boleh nak kawal. Kamu tu tidak berkuasa untuk mencegahnya atau menjaga daripadanya dalam apa keadaan sekalipun, tak mampu. Dan lintasan-lintasan ini tidak putus-putus pergi kepada kamu. Tidak sejenak pun dia akan berhenti, tidak. Terus ada saja lintasan macam ni, lintasan macam itu. Kemudian nafsu pula bersegera mengikut pada lintasan tadi, tak fikir panjang. Terlintas saja cakap, terlintas saja buat. Ya, itu nafsu. Dan menahan diri dari yang demikian itu. Jadi menahan nafsu kita tu dari jangan cepat sangat ikut hati. Kerana orang Melayu kata, kalau ikut hati, mati. Macam tu. Ikut rasa, binasa. Ikut nafsu, lesu. Ikut hati, mati. Lebih kurang macam itulah. Jadi mencegah daripada demikian itu, pada usaha kemampuan seseorang itu adalah satu perkara yang sangat sukar. Satu tugas yang sangat berat. Kemudian, dahlah hati ini menjadi tempat lintasan-lintasan yang sukar kita nak kawal. Tidak seperti kita mengawal mata atau mengawal lidah. Yang keempat, anna ilajahu asirun idh huwa ghaibun anka fala takadu tash'uru hatta tadibba fihi afatan wa tahdutha lahu halatun wa tahtaju ila an tabhatha an dhalika atammal bahthi bibitulil juhdi wa daqiqin nazari wa kathratir riyadati. Sesungguhnya merawat hati itu merupakan sesuatu yang asir, usrun, sukar, asir, satu yang sukar, sulit. Kita tu barangkali nak rawat kulit, nak rawat kuku, nak rawat sakit perut dan sebagainya itu agak mudah. Tapi nak rawat hati ni susah. Ya, kadang-kadang tu dah ada terlintas nak berubah. Tapi bukan senang nak rawat perasaan sombong, perasaan ego, perasaan ujub, perasaan hasad. Tak senang nak rawat, susah. Kerana ianya adalah satu perkara yang gaib. Kita tak nampak pun. Fala takadu tash'uru hatta tadibba fihi afatan. Dan bahkan kamu tu hampir-hampir tak perasan pun apa yang berlaku dalam hati ni. Singgah kepada hati itu sesuatu penyakit atau berlaku pada hati itu satu peristiwa, maka hendaklah kamu itu kamu berhajat untuk mengkaji tentang perkara ini dengan sesungguh-sungguh kajian. Kena kaji betul-betul apa masalah yang ada dalam hati aku ni. Bukan nampak macam penyakit luar ni. Nampak ni kulit dah jadi merah ni. Ni apa? Ataupun hidung dah berair ke? Tekak ke? Dah rasa perit dah. Batuk sentiasa ke? Dia tak nampak. Maka kamu itu perlulah benar-benar mencari penyakit-penyakit hati ini untuk dirawat. Dengan panjangnya kamu itu bersungguh-sungguh. Dengan telitinya kamu itu memerhatikan. Dan dengan banyaknya kamu itu membuat latihan. Jadi, bukan saja anggota yang zahir perlu kepada latihan. Macam orang nak masuk sukan, dia kena berlatih, kena kuatkan otot-otot dia, kena biasakan berlari jauh, itu dan ini. Tapi, yang untuk anggota yang batin, iaitu hati juga perlu kepada memperbanyakkan latihan. Sabarnya, syukurnya, redanya, tawaduknya, ini kena latih. Wal khamisu annal afati ilaihi asra'u
wa huwa ilal inqilabi aqrabu falaqad qila innal qalba asra'un qilaban minal qidri fi qilyaniha walidhalika qila ma summiyal qalbu illa min taqallubihi wa ra'yu dhurrabu bil insani atwaro. Yang kelima, sesungguhnya penyakit-penyakit itu sangat cepat masuk ke dalam hati. Dan hati ini nak berubah-ubah tu sangat hampir. Nah, tak sangka semalam lain, hari ini lain pula ceritanya. Berubah. Bahkan dikatakan bahawa hati itu lebih cepat dia itu berubah-ubah berbanding dengan periuk yang sedang menggelegak. Kan kalau kita tengok masakan ya yang sedang menggelegak dalam periuk, nampak sejak berbuih kat sini, kejap berbuih kat situ. Air menggelegak, ya, tak stabil lah. Bahkan sebahagiannya sudah berubah menjadi wap. Jadi hati ni lebih lagi parah daripada menggelegak yang ada dalam periuk yang masakannya itu sedang menggelegak. Hati itu lebih daripada itu lagi. Dan tidaklah dinamakan hati itu kecuali kerana taqallub. Masumiyal qalbu qalban illa li taqallubihi. Tidak dinamakan hati itu hati, qalb, melainkan kerana berbolak-baliknya. Sat lagu ni, sat lagu tu. Dan pandangan itu berada pada seorang manusia itu pada tempoh yang lama. Beza ya, kalau kita itu gunakan akal, kita fikir, kita timbang, kita buat satu keputusan, ya. Inilah macam kita nak mengundi ni. Fikirlah, jangan ikut emosi. Jangan ikut benci, jangan ikut apa, kaji tengok. Yang kita nak lantik ni apa kelebihannya, apa kekurangannya, apa dia nak bawa, siapa di belakang dia, kena kajilah. Jadi bila kita buat sesuatu keputusan itu berdasarkan ar-ra'yu, iaitu kajian dan pandangan, itu insya-Allah dia akan stabil. Tapi kalau kita ikut hati, hati tak stabil. Saat dia lagu ni, saat lagu tu, saat ada mood, saat tak ada mood, saat mood dia bagus, saat mood dia tak bagus, itu hati. Qala rahimahullah ta'ala, thumma in zallal qalbu wal iyadu billah fazillatuhu a'zamu wa wuku'uhu as'abu wa afza'u idh adnahu qiswatun wa mailun ila ghairillahi subhanahu wa ta'ala wa muntahahu khatmun bi kufrin wal iyadu billahi ta'ala. Kemudian, selain daripada 5 keunikan hati tadi yang disebutkan oleh Imam Ghazali yang menyebabkan perlu dibagi fokus yang benar-benar diberikan penumpuan yang betul-betul kepada hati itu, Imam Ghazali sebut. Kemudian yang menyebabkan lebih penting lagi jaga hati ini kerana sesungguhnya hati ini kalau dia sudah tergelincir, wal iyazubillah, moga-moga Allah pelihara hati kita daripada kegelinciran, maka kegelinciran hati ini besar. Dia tak sama macam kegelinciran tangan kita, ya, pergi pukul orang misalnya, pergi ambil barang orang, ya. Kegelinciran kaki misalnya, terjatuh kah, atau pergi tendang orang kah, ya, itu je benda-benda yang buruk. Tetapi tidak seburuk bila hati itu yang gelincir. Kegelinciran hati ini benda besar. Dan jatuh ke dalam kegelinciran hati ini lebih payah dan lebih parah. Kerana yang paling-paling rendah pun bila hati gelincir, dia jadi keras. Cakaplah apa pun, nasihatlah apa pun, dakwahlah macam mana pun, tak terima dia. Bahkan lagi dia troll kita ada, lagi dia perli kita ada, lagi dia permain-mainkan kita ada, lagi dia maki hamun kita ada. Hati dah jadi keras, dan lagi dia itu cenderung kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, na'udzubillah. Orang yang hati dia telah tergelincir dari landasan yang benar, dia itu memang tak nak kepada Allah. Kalaupun dia membawa perwatakan seolah-olahnya dia itu nak kepada Allah, itu hanya lakonan semata-mata. Itu hanya, kalau istilah zaman sekarang ni, seperti orang yang nak menunggang agama sahaja. Tapi sebenarnya tidak. Kerana hati dia telah gelincir.
Dia pasti cenderung kepada yang lain daripada Allah. Jadi paling tidak, bagi orang yang hati dia gelincir, dia hati itu menjadi keras, dan cenderung kepada selain daripada Allah, yakni cenderung kepada yang tidak kekal, dan kemuncak daripada kegelincaran hati itu adalah ditutupkan hayat dia itu dengan kekufuran. Wal-iyazubillah. Kalau hati itu dah gelincir, sangat dibimbang su'ul khotimah. Sangat dibimbang mati dalam keadaan kufur, ya, kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amma tasma'u qawlahu ta'ala aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini cerita pasal iblis. Iblis itu apabila diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa id qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Apabila Tuhanmu itu berfirman kepada pada malaikat, hendaklah kamu itu sujud kepada Adam, yakni sujud sebagai sujud penghormatan, ya, bukan menyembah pada Nabi Adam, tidak. Sujud sebagai menghormati Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbaro. Iblis yang ada pada masa itu bersama-sama dengan malaikat, dia enggan untuk sujud. Bahkan dia bertakabur, dia membesarkan diri. Dia kata, ana khairum minhu. Pasal apa pula aku nak sujud kat dia? Aku lebih baik pada dia lagi. Sombong. Lalu, natijahnya apa? Wa kana minal kafirin. Lalu, dia itu jadilah, iblis itu daripada kalangan yang kafir. Fakana al-kibru biqalbihi fahamalahu alal iba'i wal kufri bi zahirihi. Adapun takabur itu ada dalam hati dia. Lalu, takabur yang ada dalam hati itu mendorong dia supaya degil, tak mahu dengar perintah Allah, dan mendorong dia menjadi kufur dengan zahirnya. Jadi, punca daripada kekufuran zahir itu adalah kerana hati yang sombong, takabur. Qala rahimahullah ta'ala, amma tasma'u qawlahu ta'ala, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Jadi diceritakan tentang kisah seorang yang alim, yang Allah kurniakan kepada dia ilmu dan hikmah, akan tetapi dia itu akhlada ilal ard. Asalnya akhlada ni maknanya nak mengekali kepada bumi. Akhlada hendak mengekali ilal ard kepada bumi. Maksudnya apa? Orang ini dia cenderung kepada dunia. Dia rasa seolah-olah dunia inilah yang akan kekal selama-lamanya. Wattaba'a hawahu, dan diikut kepada hawa nafsu dia. Fakanal mailu wattiba'ul hawa biqalbihi fahamalahu ala dhalika dhambi al-mash'umi binafsihi. Asalnya kerja hati dulu, iaitu cenderung kepada dunia, cenderung kepada ikut hawa nafsu. Kemudian apa yang dilakukan oleh hati ini mendorong dia untuk melakukan dosa-dosa yang keji. Ini kisah kata-katanya kisah bersisa, ya, yang hebat, yang dikurniakan ilmunya, bahkan muridnya pun sudah sampai peringkat boleh bertebangan ke sana kemari, tetapi akhirnya dia cenderung kepada habuan dunia, dan dia juga ikut kepada hawa nafsu dia. Jadi akhirnya jadi sesat. Na'udzubillah min zalik. Qala rahimahullah ta'ala, amma tasma'u qawlahu ta'ala, wa nuqallibu af'idatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Lalu kami bolak-balikkan hati-hati mereka dan juga pandangan-pandangan mereka, ya, sebagaimana mereka itu awal-awalnya pun tidak beriman. Hanya kan mereka itu berpura-pura. Jadi seperti orang yang munafik, ya. Dan kami tinggalkan mereka itu dalam kesesatan mereka itu bermain-main. Lagi hanyut. Sebab tu kita kadang-kadang jangan layan sangatlah, ya. Sekadar yang kita mampu, ya, kita dakwah. Tapi kalau cakap benda-benda yang merapu, hanya kan tujuan semata-mata nak menyakiti hati kita, tujuan hanya semata-mata nak troll, ignore saja. Kita tepikan saja. Ini ambil
pengajaran daripada firman Allah Ta'ala ni, wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan mereka itu dalam kesesatan mereka itu terus hanyut. Jadi kita tak boleh nak apa lah. Nak macam mana? Masalah hati. Kita boleh dakwah. Jangan nanti kita layan dengan hati kita sendiri tempias dengan sikap-sikap kelah hati dan sebagainya, itu jangan. Walihadzal ma'na ayyuhar rajulu khafa ibadullah ta'ala al-khawasu ala qulubihim wa baqau 'alaiha wa sarafu inayatahum ilaiha. Qala Allah subhanahu fi wasfihim yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kerana memandangkan kepada hakikat hati yang berbolak-balik inilah, maka hamba-hamba Allah yang khawas, yang kita kata yang ahli ibadah, yang wali-wali Allah, yang orang-orang soleh, mereka itu sangat takut ke atas hati mereka sendiri. Dan mereka itu sentiasa menangis mengenangkan bimbang kot hati itu menjadi terbalik daripada kebenaran kepada kebatilan, terbalik daripada ketaatan kepada kemaksiatan, terbalik dari kebaikan menjadi cenderung kepada keburukan. Jadi mereka itu sentiasa mengambil berat tentang urusan hati ini. Kita tak. Kita ambil berat tentang urusan zahir, ya. Macam mana nak tunjuk orang kita pakai macam mana, kita rupa paras kita macam mana, pertuturan kita macam mana. Tapi orang-orang yang soleh, orang-orang yang khawas, yang menuju kepada ridha Allah, mereka itu bimbang kepada yang dalam ni, iaitu hati. Bahkan mereka menangis kerana kebimbangan dan ketakutan mereka itu. Dan Allah Ta'ala menceritakan tentang perihal mereka, iaitu orang yang takut satu hari, iaitu hari yang padanya itu berbolak-balik segala hati dan juga pandangan. Itu yang dibimbangi. Ja'alana Allahu wa iyyakum minal mu'tabirina bil ibari al-muhtammina bimawadi'il khatari al-muwaffaqina li islahi qulubihim bihusnin nazari innahu arhamur rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi Imam Ghazali rahimahullah taala mendoakan, moga-moga Allah menjadikan kami dan juga menjadikan kamu di kalangan orang yang mengambil iktibar dengan pengajaran-pengajaran yang ada. Orang yang mengambil berat dengan tempat-tempat yang penting. Dan orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaiki hati mereka dengan pandangan yang elok. Sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha kasihan belas, yang maha penyayang, yang maha merahmati. Wallahu alam. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang kita akan sambung lagi dalam yang versi bahasa Arab ni, di muka surat 97, iaitu paragraf yang kedua terakhir. Fa in qila inna amra hadzal qalbi la muhimmun jiddan. Kalau ada orang bertanya begini-begini, nanti insyaAllah ya kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang pada bulan Disember nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.